爱我们的父神上帝，亲爱的救主耶稣基督，亲爱的圣灵，我们实在要满心感谢赞美你，主啊，感谢你带领了我们经过了2023年的一整年，主啊，现在我们进入了新的一年，主，我们要向你感恩，你仍然给我们有生命气息，你仍然给我们有机会来到这个中文的查经小组，我们要向你感恩。主啊，这个时候我们继续为我们的中文小组的弟兄姐妹祷告。主啊，求你继续带领，你继续带领你的仆人张老师，让他可以，每一次用你的话语，能够很流利的传出来，让我们心灵可以得着造就。主啊，让我们在生活中也可以得着你的帮助。主耶稣，我们特别求你纪念到有一位太古的叔叔，他进医院，主啊，求你怜悯他，你也看顾他，医治他，让他也可以得着你完全的医治。主啊，再一次我们向你感恩，将这个短短的机会交托在你的手中，求主你带领，你继续差遣哪些要参加的弟兄姐妹都可以来参加我们的这个中文小组。谢谢你，赞美你，将一切的颂赞荣耀归于你，奉主耶稣基督的名求，阿们。我们先祷告。主耶稣，谢谢你，我们在新的年能够一起学你的话语。
今天我们的题目就是世界之光和盐，从祝福我们的沟通，带领我们的心，所以我们能够明白你的话语。谢谢主耶稣，奉主耶稣的名求，我们祷告，阿min。Oke, teman-teman, hari ini topiknya adalah garam dan terang dunia, dan topik ini sangat cocok sekali untuk awal tahun karena mengingatkan kita kembali bahwa kita diperintahkan Tuhan Yesus untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi di pengajaran hari kali ini saya akan menjelaskan apa artinya menjadi garam dan terang dunia. Seperti biasa saya akan dengan bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan oleh AI Sarah dalam bahasa Mandarin. Oke, kita mulai. Saudara, saya mulai dengan satu cerita 2000 tahun yang lalu, di mana ada berita yang bertebaran di sekitar kelompok orang yang aneh, ya, dan rumor yang beredar itu sangat menakutkan. Mereka berkata, orang-orang ini adalah ateis. Mereka menolak agama dan nilai-nilai tradisional. Mereka membalikkan keadaan. Mereka membahayakan fondasi masyarakat. Mereka kanibal dan mengadakan pertemuan rahasia, makan daging manusia dan meminum darah. Sekelompok kecil orang-orang seperti itu saja sudah cukup buruk. Tetapi kelompok ini besar dan terus bertambah besar. Pemerintah membuat undang-undang untuk menentang mereka. Namun masyarakat tetap tergabung. Akhirnya pemerintah menangkap dan mengeksekusi banyak orang. Namun semakin banyak orang yang tetap bergabung. 消息在一群陌生的人群中传播，流传的谣言令人恐惧。这些人是无神论者，他们拒绝宗教和传统价值观，他们扭转了局面，他们维系社会的基础，他们是摄人者，举行秘密会议，测人肉，喝人血，一小群这样的人已经够糟糕的了，但这个群体很大，而且还在不断扩大。政府制定了法律反对他们，但人们仍然加入。政府逮捕并处决了许多人，但越来越多的人继续加入。 Saudara, menurut rumor yang beredar, para kanibal ateis ini disebut Kristen, dan mereka mengikuti seseorang bernama Tuhan Yesus Kristus. Saat itu sekitar tahun 130, dan orang Kristen adalah orang yang paling dibenci di Kekaisaran Romawi. Namun karena alasan tertentu, semakin banyak orang menjadi Kristen sepanjang waktu. Nah, mengapa? Siapakah orang yang disebut Kristus ini? Dan seperti apa sebenarnya orang-orang Kristen ini? Apa yang membuat sebagian orang membenci mereka, tetapi banyak yang ingin bergabung dengan mereka? 跟随耶稣基督的，根据流传的谣言，这些无神论者、摄人者被称为基督徒。他们追随一个名叫耶稣基督的人，那是公元130年左右。基督徒是罗马帝国最令人憎恨的民族，但由于某种原因，越来越多的人一直在成为基督徒。为什么？这个被称为基督徒的人是谁？这个被称为基督的人是谁？基督徒到底是什么样的？是什么让这一些人讨厌他们，而另一些人想加入他们？ Kesalahpahaman, saudara, pada zaman waktu itu. Kenyataannya bahwa orang Kristen disebut ateis karena orang beranggapan pada waktu itu bahwa jika Anda tidak menyembah dewa atau dewi Romawi dan juga tidak menyembah kaisar sebagai dewa, Anda pasti tidak bertuhan. Orang-orang Kristen dikabarkan menjadi kanibal,
berdasarkan kesalahpahaman liar terhadap laporan pihak ketiga tentang perjamuan Tuhan. Mendengar bahwa ada sesuatu tentang tubuh dan darah yang dimakan, orang-orang langsung mengambil kesimpulan bahwa hal ini melibatkan pembunuhan dan memakan manusia. Padahal sebenarnya umat Kristiani sedang makan roti dan minum anggur sebagai partisipasi spiritual mereka dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. 其实这个是一个错误的想法。事实是，基督徒被称为无神论者，因为人们认为，如果你不崇拜罗马神和女神，也不崇拜皇帝为神，那么你一定是无神论者。由于对第三方对圣餐的记载的严重误解，有传言称基督徒是食人者。听到吃肉和血的事，人们立即得出结论，只涉及杀戮和吃人，而事实上，基督徒正在吃面包和喝酒，作为他们对耶稣的身体和血的精神参与。 Saudara, kehidupan orang Kristen pada zaman mula-mula. Saudara, orang Kristen pada gereja mula-mula, mereka mematuhi hukum pemerintah. Dan pada saat yang sama mereka menjalani kehidupan yang melampaui hukum apapun. Mereka mencintai semua orang, namun dianiaya oleh semua orang. Mereka tidak kenal dan dikutuk. Mereka dibunuh dan dihidupkan kembali. Mereka miskin namun menjadikan banyak orang kaya. Mereka dicerca dan diberkati. Mereka dihina dan membalas penghinaan itu dengan hormat. Mereka berbuat baik, namun dihukum sebagai pelaku kejahatan. Ketika dihukum, mereka bersuka cita. Namun orang-orang yang membenci mereka tidak dapat memberikan alasan apapun atas kebencian mereka. Itulah kehidupan orang Kristen pada zaman itu. 基督徒的生活，其实他们是遵守政府的法律，同时又过着超越任何法律的生活。他们爱所有的人，也被所有的人虐待。他们默默无闻，被咒诅。他们被杀死并复活。他们很穷，但却让许多人变得富有。他们被咒骂，也被祝福。他们受到俘虏，以荣誉还俘虏。他们虽然行善，却因作恶而受到惩罚。当受到惩罚时，他们会欢喜，但那些恨他们的人却无法给他们任何仇恨的理由。 Saudara, terang dan garam. Orang-orang Kristen pada zaman itu, walaupun hari demi hari mereka mendapatkan hukuman, namun jumlahnya semakin bertambah. Tuhan Yesus telah memberi mereka kedudukan yang mulia ini, yang jika mereka tinggalkan merupakan suatu kesalahan besar. Orang-orang Kristen masa awal itu berbeda dari orang-orang Kristen lainnya dan membuat perbedaan. Berabad-abad yang lalu umat Kristen seperti itu mengubah dunia, dan umat Kristen seperti itulah yang dapat mengubah dunia sekali lagi, saudara. Umat Kristen yang terlibat dalam dunia namun berbeda dari dunia. Umat Kristen tidak berusaha menjadi orang aneh atau menjauhi orang lain, namun tetap dengan cara hidupnya yang sangat mencolok, yang sangat baik, yang menurut dunia itu tidak masuk akal, sehingga dunia di sekitar mereka mau tidak mau menyadarinya. 世界上的光和盐，基督徒虽然一天天受到惩罚，但人数却在增加。上帝赋予了他们如此崇高的地位，如果他们放弃这一崇高的地位，那就是错误的。那些早期的基督徒与其他基督徒不同，他们做出了改变。几个世纪前，这样的基督徒改变了世界，这样的基督徒可以再次改变了世界。参与世界但又与世界不同的基督徒，不试图成为外人或远离他人，但仍然存在的基督徒。
同样，他们的生活如此引人注目，以至于周围的世界都无法不注意到。Saudara, yang tadi saya sebutkan, inilah artinya mengikuti Yesus. Kita berbeda dengan orang lain, karena kita waktu dihina kita tidak membalas, malah kita membalasnya dengan kebaikan, sehingga orang lain merasa kita orang berbeda dari yang lain. Inilah yang dimaksudkan ketika Yesus di dalam khotbah di bukit, ketika ia mengatakan kepada para pengikutnya, kamu adalah garam dunia, dan kamu adalah terang dunia. Garam sebenarnya bukanlah garam, kecuali jika garam itu asin. Terang tidaklah benar-benar terang, kecuali ia bersinar. Dan seorang Kristen bukanlah seorang Kristen yang sejati, kecuali ia serupa dengan Yesus Kristus. Ketika Anda menjadi milik Yesus, Anda merasakan cita rasa dan pancaran Kristus. Dan Anda terlibat dalam misinya untuk mengasihi dunia, menjangkau jiwa-jiwa, dan hidup untuknya, serta mengubah dunia. 跟随耶稣，这就是跟随耶稣的意义。这就是耶稣在登山宝训中告诉他们的追随者：你们是世上的盐，和你们是世上的光。时的意思，盐除非是咸的，否则就不是真正的盐；光除非发光，否则就不是真正的光。基督徒除非像基督，否则就不是真正的基督徒。当你属于耶稣时，你会感受到基督的味道和光辉，你就会参与到他爱神、为他而活、改变世界的使命中。 Mari kita baca firman Tuhan, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu berterang di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. 我们来读神的话语，马太福音第5章13节到18节。第13节，你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人见大了。你们是世上的光，城照在山上是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Oke, saudara. Orang Kristen adalah orang yang biasa, tetapi orang yang luar biasa di saat yang sama. Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Kristen yang biasa, dan ia mengatakan sesuatu yang luar biasa tentang mereka. Mungkin kamu adalah orang biasa. Mungkin Anda berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Anda memiliki pekerjaan yang biasa-biasa aja. Anda tinggal di rumah yang biasa, dan Anda terlihat biasa saja. Anda mungkin tidak memiliki pekerjaan dengan kekuasaan tinggi atau keluarga elit. Anda mungkin biasa aja. Saudara, namun jika Anda adalah pengikut Yesus Kristus, Anda luar biasa. Kamu adalah garam. Artinya apa? Kamu melestarikan dunia yang akan rusak dan membusuk tanpamu, dan kamu memberikan rasa pada dunia yang akan terasa jauh lebih buruk tanpa kamu. Kamu adalah terang. Kamu bersinar di dunia akan menjadi gelap tanpa kamu. Anda mungkin biasa saja dalam banyak hal, tetapi jika Anda adalah pengikut Yesus, maka Anda adalah orang yang luar biasa dengan tujuan yang luar biasa di dalam dunia ini. 我们看啊，很平常的，但是是很特别的。耶稣是在对普通基督徒说话，他说了一些关于他们的非同寻常的话。也许你是一个普通人，
你来自一个普通家庭，你有一份正常的工作，你住在一个普通的房子里，你看起来很正常，你没有高位的工作，也没有精英家庭，你只是正常人。但如果你是耶稣的跟随者，你就太了不起了。你是盐，你保护了一个没有你会，你保护了一个没有你就会腐烂的世界。你为一个没有你就会变成更糟糕的世界增添了味道。你是光，你在没有你的世界里闪耀。你可能在很多方面都很平凡，但如果你是耶稣的追随者，那么你就是一个非凡的人，在这个世界上有着非凡的目标。 Amin, saudara. Jadi bagaimana kita bisa jadi luar biasa? Karena kita mengikuti teladan Yesus. Dengan apa? Berbeda dari dunia. Oke? Apa artinya, saudara? Dengan menyebut orang Kristen sebagai garam dunia, Yesus menyiratkan bahwa dunia ini sendiri sedang mengalami kerusakan. Perang, aborsi di mana-mana, perdagangan manusia, kelaparan, penyakit, saudara, akibat ulah manusia. Ya, dunia ini sedang mengalami kerusakan. Dan dengan menyebut umat Kristen sebagai terang dunia, Yesus menyiratkan bahwa dunia ini sendiri berada dalam kegelapan. Sekali lagi, dunia tidak suka memikir dirinya sendiri seperti itu. Lagi pula, siapa yang suka menganggap dirinya bodoh dan tidak tahu apa-apa? Kita semua suka berpikir bahwa kita itu cerdas dan berpengetahuan luas. Apalagi dunia sekarang udah punya teknologi informasi, teknologi AI, Artificial Intelligence. Mereka merasa tidak pernah digurui, mereka maju. Tetapi mengapa Tuhan Yesus menyebut umat Kristen sebagai terang dunia? Ya, ini adalah era informasi. Namun bukan berarti ini adalah era kebenaran atau era kebijaksanaan. Kita punya banyak sekali informasi, data, dan opini, tetapi mereka tidak mempunyai kebenaran. Di manakah kebenaran semua ini? Siapa yang benar-benar tahu tentang semuanya ini? Siapa yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus? Siapa yang benar-benar memahami masalah spiritual terdalam yang menghancurkan manusia? Siapa yang benar-benar tahu memikirkan hubungan yang benar dengan Tuhan? Siapa yang benar-benar tahu bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? 这个是什么意思？耶稣基督，耶稣称基督徒为世上的盐，暗示世界本身正在腐朽。耶稣称基督徒为世界之光，暗称世界本身处于黑暗之中。再说一次，世界不喜欢这样看待自己。谁愿意认为自己很蠢，什么都不懂呢？我们都更愿意认为自己聪明，知识渊博。毕竟现在不是信息时代吗？是的，只是信息时代，但这并不意味着只是真理和智慧的时代。我们有大量的信息、数据和观点，但这一切的真相在哪里？谁真正了解这一切？谁真正认识神呢？谁真正了解毁灭人类的最深层次的精神问题？谁真正知道如何与神建立正确的关系呢？谁真正知道如何按照神的旨意生活呢？ Harapan dunia, ya, orang Kristen di mana pengharapannya ada di dalam Yesus Kristus. Soal pengetahuan seperti itu tidak datang dari ruang redaksi, iklan, atau internet. Hanya ketika Tuhan Yesus menyinari terangnya, barulah kegelapan, ketidaktahuan, dan ketakutan hilang. Dan bagaimana Tuhan Yesus memancarkan terangnya? Melalui Yesus dan melalui mereka yang mengikuti Yesus. Umat Kristen adalah satu-satunya harapan dunia. Wah, mungkin terdengar sedikit angkuh ya. Mungkin terdengar sombong, tapi sebenarnya tidak. Saudara, ketika saya sebagai orang Kristen memahami apa yang Yesus harapkan dari saya, hal itu tidak membuat saya sombong. Itu membuat saya rendah hati.
Hal itu memberi saya tanggung jawab yang besar, sehingga saya akan berasa saya tidak dapat memikulnya sendiri dengan kekuatan saya sendiri. Saudara, apa yang ada di dalam diri saya yang dapat mencegah kerusakan dunia? Apa yang bisa saya lakukan untuk mencerahkan dunia? Tentang diriku sendiri ya tidak ada apa-apa, saudara. Saya sama dengan orang lain. Saya tidak memiliki keunggulan bawaan dibandingkan orang lain. Tetapi saudara, saya pede karena hanya ketika aku percaya kepada Yesus, ketika Dia memberi rasa dan mencerahkan saya, maka saya menjadi garam dan terang dunia. Dalam kekristenan yang sejati, tidak ada ruang untuk kesombongan. 世界的盼望，这种知识并非来自新闻编辑室、广告公司和网站。只有当神发出他的光时，无知和恐惧的黑暗才会消失。神如何发出他的光呢？通过耶稣，以及通过那些跟随耶稣的人。基督徒是世界唯一的希望。这听起来可能很傲慢，但事实并非如此。作为一名基督徒，当我们了解耶稣对我们的期望时，我们就不会变得傲慢，只让我们感到谦卑。这给了我们如此重大的责任，以我个人的力量无法承担。我身上有什么力量可以阻止世界崩溃？我能做些什么来照亮世界？关于我自己，没什么。我和其他的人一样，我并没有比其他人先天的优势。只有当我信了耶稣，当他开启我时，我才有盐和光。在真正的基督教中，没有骄傲的余地。Ya saudara, kita tidak usah malu ya saudara, identitas kita sebagai orang Kristen. Namun demikian, dalam agama Kristen, tidak ada ruang untuk merasa malu untuk identitas saya. Saya tidak perlu merasa rendah diri terhadap orang-orang besar di dunia, saudara. Saya tidak perlu terintimidasi oleh orang-orang pintar atau yang berkuasa yang menentang Yesus, saudara. Jadi kalau sampai kita nanti menjadi garam dan terang membangun gereja, saudara, saya itu tidak akan melihat orang itu kaya atau besar. Jadi kalau orang itu mau nyumbang dalam uang jumlah besar apapun, kalau saya rasa dia hanya untuk merusakkan kita, saya tidak akan terpesona dengan apa yang mereka tawarkan, saudara. Ya saudara, jadi orang Kristen itu berbeda dalam hal itu. Tidak menilai seperti dunia menilai, saudara. Jadi saudara, seorang anak kecil yang bisa menyanyikan Yesus Love Me menunjukkan kebijaksanaan yang lebih dalam daripada seorang profesor brilian tetapi tidak percaya kepada Yesus. Sebagai orang Kristen, saya tidak perlu malu atau malu dengan iman saya. Ya. Saya dapat mengangkat kepala saya tinggi-tinggi ketika saya memandang kepada juru selamat saya, Tuhan Yesus Kristus. Saya dapat merasakan martabat yang besar atas identitas saya yang mulia dan suci. Karena Yesus, saya adalah garam dunia. Karena Yesus, saya adalah terang dunia. Itu bukan hanya opini arogan saya terhadap diri saya sendiri, tetapi begitulah Tuhan Yesus memanggilku. 我们成为基督徒不必羞耻，然而在基督教中，我没有为自己的身份感到羞耻的余地。我不需要因为这个世界上伟大的人而感到自卑。我不需要被那些反对耶稣的聪明或有权势的人吓到。一个会唱耶稣爱我的孩子，比一个不相信基督的杰出教授表现出更深的智慧。作为一名基督徒，我对自己的信仰没有什么可感到羞耻的。当我仰望我的救主时，我可以昂首挺胸，我能感受到我高贵而神圣的身份所带来巨大尊严。因为耶稣，我成为世上的盐，我是世上之光。
这不仅仅是我对自己的傲慢看法，主耶稣就是这样呼召我的。 Apa yang diperlukan untuk menjadi garam dan terang dunia? Saudara, dibutuhkan dua hal. Yang pertama, kita dibutuhkan untuk berbeda dari dunia. Oke? Biasanya kalau orang dunia, kamu baik sama saya baik sama kamu, kamu jahat sama saya jahat sama kamu. Tapi orang Kristen lain. Kamu baik sama saya baik sama kamu jahat sama saya tetap baik sama kamu, ya. Itu berbeda. Dan pada saat yang sama, baiknya kita itu tidak boleh ngumpet, saudara. Dan pada saat yang sama dibutuhkan keterlibatan di dalam dunia. Istinya apa? Kita harus menjadi terang, ambasador dari Yesus Kristus. Jadi pertama, untuk menjadi garam dan terang, Anda harus berbeda, saudara. Jadi kalau Anda sama dengan orang dunia, apa artinya? Ya, garam harus memiliki rasa tersendiri. Jika garam itu tidak asin, maka itu bukanlah garam sebenarnya. Tidak ada gunanya, kata Yesus, dan lebih baik dibuang saja. Demikian pula, terang berbeda dari kegelapan. Kalau tidak berbeda, tidak ada manfaatnya sama sekali. Jika Anda menganggap diri Anda seorang Kristen, tetapi Anda sama seperti semua orang di dunia di sekitar Anda, dan Anda tidak berbeda sama sekali, maka Anda sama sekali bukan orang Kristen. Seorang yang Kristen harus berbeda dari orang yang lain. 怎么样才能成为光和盐呢？它需要两件事，它需要与世界区分开来，同时它需要参与世界。首先，要成为盐和光，你必须与众不同。盐应该有它自己的味道，如果盐不咸，那么它就不是真正的盐。耶稣说，这没有用，最好还是把它扔掉。同样，光明也不同于黑暗，光明也不同于黑暗。如果没有什么不同，那就没有任何好处。如果你认为自己是基督徒，但你和周围世界的人、其他的人一样，没有任何不同，那么你根本就不是基督徒。基督徒与其他人不同。Namun garam dan terang lebih dari sekedar berbeda dari dunia. Hal kedua yang diperlukan untuk menjadi garam dan terang bagi Kristus adalah Anda harus terlibat di dalam dunia. Garam tidak ada gunanya jika hanya disimpan di rak. Ya, itu harus keluar dari tempat garam agar bisa berguna. Waktu zaman Yesus, garam itu dicampur dengan kotoran binatang agar apinya itu bisa lebih panas dan lebih lama untuk menghangatkan manusia. Apa artinya dicampur dengan kotoran binatang? Bahwa kita harus siap untuk masuk ke dalam, terlibat dalam dalam suatu perkumpulan, walaupun itu adalah orang-orang yang sangat duniawi sekali, tetapi kita harus tetap menjadi garam, saudara. Garam tidak ada gunanya jika disimpan di dalam rak. Itu harus keluar dari tempat garam agar bisa berguna. Terang tidak ada gunanya jika disembunyikan di bawah mangkok. Manfaat paling besar jika dibawa ke tempat terbuka dan diletakkan di atas dudukan. Ini artinya demikian pula kata Yesus, biarlah terangmu bersinar di depan orang agar mereka dapat melihat perbuatan baikmu dan memuji Bapamu di surga. Tuhan Yesus memberkati. 最后的总结，但盐和光的作用不仅仅是不同，为基督做盐做光的第二件事是你必须参与其中。如果盐只是放在架子上，那它就毫无用处，它必须从盐瓶中出来才能有用。如果光藏在斗底下就没有用了。如果将其带到露天并放置在架子上，这好处最大。耶稣说，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便称赞你们在天上的父。
阿门。我们一起低头祷告啊，亲爱的主耶稣，感谢你。现在夫人牧师的分享结束了呀，让我们不单思想，不单在心里，你的话，我们要做出来，在我们的生活，我们呃让引圣灵感动我们，2024年我们要兴趣发光，主啊，听我们的祷告，我们如此祷告，感谢你，奉靠主耶稣基督的名祈求，阿门。 Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, tubuh, dan jiwa kamu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang memanggil kamu adalah setia, Ia akan menggenapinya. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita selalu menyertai kita semua. Amin.